A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna, fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibali yusabbihna wat tayr wa kunna fa'ilin ya rabb Sulaiman wa ya rabb Ibrahim wa ya rabb Musa wa Isa wa ya rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhrijna min zulumatil jahli wan nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwirna bi nuri ilmik wa ab'idna nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sama-sama kita manjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita ditemukan lagi hari ini, mudah-mudahan kehadiran kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala ini akan menjadi salah satu daripada amalan kebaikan kita suatu ketika nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan hari ini kita akan sambung dalam Riyadhus Shalihin jilid yang kedua. Kita minggu lepas baru masuk bab baru, iaitu babul birri al-walidaini wasilatil arham, iaitu bab berbuat baik, berbakti kepada kedua ibu bapa dan memelihara hubungan silaturrahim. Kita sambung pada muka surat 234 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Suratul Ankabut ayat 8 yang bermaksud, dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada ibu bapa. Ibu-ibu, ayah-ayah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di antara perintah daripada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini berbuat baik kepada ibu bapa. Hukumnya adalah wajib. Wajib ke atas kita berbuat kebaikan kepada ibu bapa. Sama ada ibu bapa kita ini yang masih muda ataupun yang dah tua. Apatah lagi dia sudah tua. Yang kedua, ibu bapa kita ini walaupun dia ini bukan seagama dengan kita, tetap kena berbuat baik kepadanya. Hukumnya adalah wajib. Ataupun ibu bapa kita ni dalam keadaan dia sehat ataupun tidak sehat. Sehat, dia boleh seperti mana kita juga boleh berjalan, boleh dalam keadaan pergi ke mana-mana. Malahan apatah lagi kiranya dia tidak sehat. Dan kiranya dia ini tidak sehat dari segi tubuh badan dia ataupun mental. Mental, kalau seandainya dia ini di kalangan ibu bapa yang gila pun, wajib ke atas anak untuk bertanggungjawab buat baik pada dia. Ada satu kisah ni, hamba Allah ni dia bawa ibu dia pergi ke klinik, bawa pergi ke klinik. Tapi bawa pergi klinik, ibu ni dalam keadaan memang tidak siuman lah. Ibu dia gila. Dia dah akal dia hilang, dan sampai ke doktor dia buat perangai yang bukan macam orang biasa. Kalau kita orang yang biasa pergi masuk dalam bilik doktor, kita duduk diam-diam, doktor akan tanya sakit apa, lalu dia bagi tahu. Tapi bila dia bawa ni mak dia ni,
Doktor tanya, ni siapa? Ini mak saya, kata mak saya. Kemudian kenapa mak saya ni badan dia rasa panas? Jadi dia duduk kat meja doktor ni, dia usik sana, usik sini, usik sana, usik sini. Doktor cakaplah pada dia, ini mak kamu? Ya, mak saya. Kenapa mak kamu macam ni? Kata, mak saya ni dia tidak sihat. Tapi anak kan, dikatakan bawa anak yang soleh, dia bawa didik mak dia tu, bawa pergi jumpa doktor. Malahan dia tegur mak dia pukul.
bersama dengan Ustaz Musalam. Bila dia angkat doa ni, makcik tu menangis. Hari pertama dia solat sama-sama, hari kedua dia solat sama-sama. Tapi masa hari ketiga ni dia solat waktu isyak. Selepas dia solat, Ustaz tu pusing, dia nak salam. Tapi masa hari pertama tu dia datang rumah dia tu, Ustaz tu dah jumpa, dah sembahyang. Dia cakap apa? Dia kata, mak, saya minta maaf banyak dengan mak, sebab saya tu banyak dosa dengan mak. Dia kata, dia minta maaf dengan mak. Dia kata, mak, saya tak akan tinggalkan mak lagi. Allah Akbar. Mak dia dah mula rasa dapat anak macam tu kan. Akhirnya dia makan pun sama. Dia suapkan. Satu hari dia suapkan, 2 hari dia suapkan, sampai satu tahap 3 hari tu. Tapi malam tu dia solat. Bila nak salam, tiba-tiba makcik tu dia alaskan dengan kain. Kalau nak salam dia terkejut. Mak, kata, kenapa mak salam dengan saya, mak alaskan dengan kain? Dia pandang, dia kata, awak ni bukan anak saya. Kalau masa tu dia tersedar, sedangkan 1 hari 2 hari dia tak sedar. Kata, kau ni bukan anak aku. Awak ni Ustaz bukan anak saya. Saya rindu dengan anak saya. Ustaz tu dah keadaan sepalah, sebab dia akan keadaan makcik. Bukan dia tekan, dia tak nak duduk situ, tapi anak dia takkan. Akhirnya dia kata dia tak nak, dia nak salam, dia pun salam. Masa makan Ustaz tu bagilah. Yang makan kerjaan sekali, jelas sekali masa dia. Lepas tu dia bila kenal yang dia ni bukan antara al-ma'ruf. Jadi masa tu 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai 3 hari tu dia tengoklah wajah Ustaz tu. Wajah Ustaz tu. Dia kata Ustaz, saya minta izin Ustaz. Ustaz, kalau sekiranya saya meninggal, sebab dia cerita dia ada anak dia yang terkagak rumah orang tua. Dia kata, kalau saya meninggal, saya minta izin dengan Ustaz tolong jangan bagi tahu kepada anak saya. Itu satu. Dia kata, jangan beritahu kepada anak saya bahawa saya meninggal. Yang kedua, kiranya dia tahu. Yang kedua, jangan bagi tahu di mana kubur saya. Yang kedua, jangan bagi tahu pada anak saya di mana kubur saya. Yang ketiga, yang dia bagi tahu, kalau sekiranya dia tahu di mana kubur saya, Ustaz, saya pesan, jangan sekali-kali dia pegang satu nisan. Jangan pegang. Saya tak bagi dia pegang. Sebab apa? Sebab mak dah terlalu kecewa dengan anak. Akhirnya dia pun ceritakan itulah dia tak nak. Malam tu dia bagi makan. Bila dia bagi makan, apa belah bunyi cerita nak saat-saat pada Ustaz. Allah tunjukkan pada Ustaz. Akhirnya masa dia bagi makan kan, tiba-tiba dia muntah. Dia muntahkan. Lalu Ustaz tu kata, kenapa nak muntahkan? Dia kata, rupanya mak makcik tu saya jatuh sakit. Jatuh sakit dan Ustaz tu bawa pergi hospital. Sama dengan isteri. Dia bawa sampai di hospital, tanya doktor rawat. Itulah saat-saat akhir diingatkan kembali pada Ustaz tu. Sesungguhnya apa yang dipesan, jangan sekali-kali sampai dalam akhir. Tahu tak apa berlaku? Rupanya betul-betul saat yang dijaga tu dekat 5 hari, makcik tu meninggal di hospital dekat pangkuan dia. Di pangkuan. Tapi dia dah cerita dengan makcik tu bahawa sebenarnya makcik ni adalah mak saya. Sebab saya ni memang dah tak ada mak, saya dah tak ada ayah. Sekarang makcik ni adalah mak saya. Saya dah anggap makcik ni adalah mak saya. Saya akan buat macam mana mak saya. Sebab
ustaz tu dah tak ada mak, tak ada ayah. Itulah bila dia bagi tahu macam tu, sampai saat-saat akhir makcik tu pun meninggal. Kalau aku berlaku bila kata dia meninggal dia, ustaz tu memang tak bagi tahu pun pada anak si mati ni lah, si makcik. Tak beberapa hari kemudian ustaz tu dapat telefon. Dia bagi tahu dia sekian-sekian. Kata dia dengan jawatan dia lah. Dia kata saya adalah Talsi sekian-sekian. Dia tak sebut nama dia, ustaz tu tak sebut nama dia. Dia kata, dan saya akan bawa kepada mahkamah. Saya akan bawa kes ke mahkamah kerana ustaz bawa keluar mak saya tanpa kebenaran daripada saya, anak dia. Allah Akbar. Jadi ustaz tu kata tak apalah, kalau dia nak bawa ke mahkamah tak apalah. Selepas dia cakap tu, ustaz tu menanti. Ustaz tu menanti, tunggu kot adalah daripada surat mahkamah berpanggil ke. Dia menanti dekat setahun. Tak ada. Akhirnya waktu ustaz mengajar kat masjid, habis daripada kuliah dia ni, dia nak balik ini, tiba-tiba ada seorang hamba Allah ni, orang tua lah, dan dia datang, dia bertemu ustaz, dia salam, lepas tu dia peluk ustaz. Ustaz terkejut, siapa ni? Orang jemaah pun terkejut, sebab orang tu tak kenal, orang kat dalam masjid tu tak kenal siapa yang datang. Rupanya itulah dia datang, dia peluk dan dia salam ustaz. Dia kata, dia kenalkan diri dia. Kata ustaz, saya ni sekian-sekian nama dan saya nak minta maaf banyak-banyak ustaz. Sebab apa? Sebab saya rasa berdosa dengan ustaz. Kalau ustaz nak tahu, saya yang telefon dulu yang nak bawa kes waktu mak saya meninggal, saya nak bawa ke mahkamah. Saya lah orang itu. Jadi ustaz, saya nak ucap terima kasih dan saya minta maaf dengan ustaz. Cuma saya minta satu dengan ustaz. Tahu tak apa yang dia minta? Dia minta supaya tunjukkan tubuh mak. Tunjukkan pada ustaz tu, kepada Tansi tu, tubuh mak. Tapi dia teringat. Dia teringat pesanan tu. Jangan tunjukkan pada anak ini tubuh dia. Dalam dia tak tahu. Pokoknya dia nak tunjuk. Dia nak tunjuk, dia pujuk. Akhirnya dia bagi tahulah, kalau sekiranya aku tunjukkan kau, tapi dengan satu syarat. Syarat dia apa? Kalau kau ketahui aku tunjukkan tubuh tu, kau jangan sekali-kali pegang batu nisan. Sebab mak kamu pesankan macam ni. Dia pesan kat saya, jangan pegang batu nisan. Saya boleh bawa sekadar tunjukkan tubuh mak awak. Akhirnya dia setuju. Yang bawa siapa? Ustaz tu bersama dengan Tok Imam. Tok Imam pada siang hari tu dia tunjukkan. Jadi dia bawa dalam kereta. Bawa dalam kereta sebab masa tu dia cerita dengan ustaz. Sesungguhnya saya ni, selepas peristiwa mak saya meninggal, saya ditimpa macam-macam musibah. Satu di antara yang musibah yang dia terima, isteri dia aksiden sama anak dia, mati. Rumah saya, dia kata, rumah saya habis dilelok sebab tak boleh nak bayar lagi. Kereta saya semua ditarik. Akhirnya saya jatuh muflis, saya tak ada apa kecuali saya pakai ni kereta kancil. Kereta kancil yang tinggal. Ceritakan kat ustaz tu lah. Akhirnya ustaz tu kesian tengok dia kan, tengok anak dia nak tengok kubur mak dia, tapi dengan syarat yang pegang batu nisan. Akhirnya bawa lah. Ibu-ibu yang dia tahu tak apa berlaku. Lepas daripada ditunjukkan, dia bawa, dia pergi kepada tanah kuburan tu, dia rasa sedih, menangis. Pertama sekali, dia keluarkan pesanan daripada mak dia tu, jangan sekali-kali pegang batu nisan. Dia berjalan dekat tu, tangan dia ni tiba-tiba itu jadi hitam.
tangan ni jadi hitam. Macam seumpama kita terbakar. Hangus. Ustaz tu cerita sendiri dan Ustaz dekat saya dah ceritakan kat TV, saya dah cerita kat radio pun saya cerita. Tapi diulang-ulang sebab bagi kesedaran kepada orang yang hidup, yang ada mak, yang ada ayah, supaya jangan berlaku sedemikian. Jangan biarkan sampai mak kecewa, sampai hati seorang anak letakkan di rumah orang tua. Akhirnya di jalan dengan tangan dia jadi hitam, dia menampak. Ustaz tu lihat keadaan Tan Sri, tiba-tiba mulut dia ni jadi apa tu? Pengon. Jadi apa? Pengon lah. Jadi macam jatuh dan ketika tu tangan dia jadi hitam dekat dengan kubur dia jatuh kat kubur mak dia dan tak lama kemudian Tan Sri tu meninggal. Ustaz tu cerita dengan nada dia kan, dia cerita dia menangis. Saya sebab saya dia ya Allah bagi tunai pada siapa? Bagi si anak bila dia buat kepada mak dia macam itu, dan menjadikan iktibar sebagai penyambung cerita busana tu kepada ustaz tu yang sampaikan. Nak ceritakan bahawa kewajipan seorang anak terhadap ibu bapa tu terletak bahawa anak kena jaga. Sama ada anak lelaki ataupun anak perempuan. Siapa yang tanggung? Anak lelaki ke anak perempuan? Anak lelaki, anak perempuan. Ya, kepada anak lelaki kiranya anak perempuan itu belum berkahwin. Tapi kalau seandainya dia dah berkahwin, terletak pada anak lelaki. Tapi kalau dia belum berkahwin, anak perempuan menjaga ibu dan ayah. Di samping anak lelaki ini membantu untuk mencari nafkah untuk ibu saya. Jangan keadaan kita melebihkan. Selalunya orang ini melebihkan kepada si anak, melebihkan kepada si isteri. Sedangkan yang pertama sekali kena lebihkan siapa? Ibu dan juga ayah. Kita tanya juga pada isteri kita, anak kita nak makan apa, ni nak balik ni nak makan apa, tanya kalau isteri nak makan apa. Tapi pernah tak kita tanya pun, balik kita tanya mak nak makan apa? Kita tak tanya sebab rumah kita yang berlainan. Sebab itu tanggungjawab sebagai seorang anak terhadap ibu bapa, baik lelaki ataupun perempuan. Itu yang saya kisahkan. Di antara ada orang lelaki ni yang akan terjerumus masuk ke dalam neraka. Ada kategori-kategori orang lelaki. Dan saya ceritakan pada minggu lepas. Itu yang pertama, siapa lelaki itu adalah bapa. Bapa ni boleh akan terjerumus ke dalam api neraka. Sebab apa? Sebab dia adalah pemimpin. Dia pemimpin. Dalam keluarga, bapa adalah pemimpin. Jadi dia kena jaga keluarga dia. Anfusakum wa ahlikum nar. Allah bagi tahu dalam Al-Quran. Sebagai seorang pemimpin keluarga, dia kena jaga pada anak-anak. Sebab anak-anak boleh tarik bapa dia ni masuk dalam neraka. Kalau seandainya seorang pemimpin dia tak takbir sebagai seorang pemimpin pada orang bawahan dia, Allah bagi tahu, jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Macam dia tak jaga, dia biarkan pada anak-anak dia membuka aurat. Itulah lelaki-lelaki dayus. Dayus ni maksudnya pengecut, dan itu di antaranya apa dikatakan bahawa bagi orang-orang dayus adalah api neraka. Sebab itulah anak-anak kena jaga juga pada ibu dan ayah, terutama ayah-ayah pun kena jaga kepada anak-anak. Siapa yang kedua? Di antara yang kedua, yang lelaki ini dia akan masuk dalam neraka, ya, di kalangan saudara-saudara lelaki. Siapa saudara lelaki? Iaitu adik-beradik kita yang lelaki. Apa tanggungjawab dia? Tanggungjawab dia ialah menjaga adik-beradik. Jaga adik-beradik dia, kiranya ibu dan ayah tiada lagi, maka tanggung kepada anak-anak lelaki. Anak lelaki kena
Yang ketiga siapa? Di kalangan saudara, pakcik-pakcik. Pakcik terhadap anak buah pun kena juga. Sebab apa kena? Sebab dia di antara adalah wali. Wali. Siapa wali? Kalau sekiranya yang akbar ataupun yang musbir ialah daripada ayah ataupun datuk. Yang ketiga, adik-beradik lelaki. Kalau tak ada adik-beradik lelaki, dia akan kembali kepada adik-beradik sebelah ayah. Adik-beradik pakcik-pakcik sebelah ayah, dia boleh jadi wali? Ya, dia boleh jadi wali. Kecuali dia dah tak ada semua, talian di antara pakcik semua tak ada, dia akan kembali kepada wali hakim. Sebab tu turutan tu, ada turutan dia. Sebab tu kalau ada ayah. Kalau tak ada ayah, dia pergi kepada datuk. Kepada datuk, pada anak lelaki dia susunan. Selagi mana dia ada. Kalau ayah dia masih lagi berakal, maka dia tetap jadi wali. Walaupun dia tak boleh bangun, dia terbaring, lalu anak perempuan dia nak kahwin. Jadi atuk dah tak ada, dah tinggal ayah dia. Tapi ayah dia uzur. Dia tanya apa khabar, dia kata macam ni lah, anak saya, kamu ni nak kahwin, maka adakah tuan membenarkan untuk dia berkahwin? Maka bapak dia kata, saya benarkan, tapi wali ni saya serahkan kepada anak lelaki saya. Jadi anak lelaki menjadi wali. Boleh? Tidak boleh. Selagi mana ayah tu masih ada, tak boleh serah itu pada anak. Tak boleh. Maka ayah dia juga tetap menjadi wali. Tapi kalau seandainya dia nak sain, Ustaz, misalnya sain tak apa, tak jadi masalah sain, tapi hak dia tu adalah daripada ayah dia. Sekarang tak ada sain pakai cok jari. Kalau seandainya dia boleh pegang pen, dia coting sikit pun laku tak? Laku. Tak jadi masalah. Maka hak tu tetap kepada Allah. Itu yang kita buat. Dia macam tu lah. Pokoknya bukan saja perempuan-perempuan yang ditarik masuk dalam neraka, lelaki pun akan ditarik juga dengan sebab-sebab. Jadi kita tengok firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāhal dhulli minal rahmati wa qul rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang daripada kedua-duanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaan kamu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar, sekalipun perkataan dan janganlah engkau menengking, menyergap mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia, yang bersopan santun, dan hendaklah engkau merendah iaitu menghinakan diri kepada keduanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu. Dan doakanlah untuk mereka dengan berkata, wahai Tuhanku, cucurkanlah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya, memelihara dan mendidik daku semasa kecil. Ini doa yang biasa kita baca. Ya Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkan aku ya Allah. Ampunkan kedua ibu bapa aku ya Allah. Kasihanilah kedua ibu bapa ku ya Allah, seperti mana engkau
seperti mana mereka mengasihaniku ketika kecil. Itu doa dia. Setiap hari baca doa. Ya, setiap hari baca doa. Untuk siapa? Untuk ibu dan ayah kita, sama ada hidup ataupun telah kembali ke rahmat Allah. Dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman, kita ini supaya diperintahkan oleh Allah Ta'ala supaya kita ini dikatakan bahawa berbuat baik kepada ibu ayah, sama ada ibu ayah kita tu muda ataupun tua. Tapi dia bagi tahu apatah lagi keadaan dia dah tua. Bila dah tua ni macam-macam kerenalah daripada ayah ataupun daripada ibu. Allah firmankan, pada taqullahuma ufin, jangan sekali-kali kamu sebut dengan kalimat ah. Ah ni apa? Perkataan yang membantah, menentang. Sebenarnya bukan kata atas perintah, atas perbuatan yang yang rasa kesal lah anak tu, maka sesungguhnya tu dah jadi derhak. Selalu kita ni tak cakap tapi kita cakap apa? Kita boleh cek kan, berdosa. Selalu kadang anak-anak bila ibu suruh kan, begitu nunggu ada baju ada satu baju tu lipat, dia marah. Keadaan keluar dia terhadap saudara itu. Sebab tu kita jadi anak, bila sesuatu yang diucapkan oleh ibu ataupun oleh ayah, apa tindakan terhadap anak tidak boleh bercakap apa-apa sekalipun. Dia kena diam, dengar. Tetapi kita selalu cakap macam ni, dah faham dah. Kadang-kadang dia cakap dalam mak saya ulang, dah faham dah. Derhaka, dia derhaka. Derhaka macam tu pun derhaka. Kalau anak yang soleh dia diam. Kalau seandainya ibu-ibu, ayah-ayah, ada lagi ibu dan ayah yang masih ada ni, maka bila dia bercakap dia diam. Dia tanya kita jawab. Tapi kalau dia berhenti kita diam. Kita jangan jawab apa-apa. Sebab apa? Itulah di antara yang akan menjadi kesan bagi kita. Suatu ketika nanti dia dah tak bercakap, maka kita akan rindu dengan ucapan daripada mak ayah. Selalu yang banyak cakap siapa dia? Ayah ke mak? Mak lah. Kenapa mak bercakap? Kenapa mak banyak kritik? Kenapa mak banyak marah daripada ayah? Ayah ni kebanyakan ni diam. Betul? Tapi kalau ayah tidak mengamuk, kalah mak. Ada di antara yang mak dia pula mengamuk kalahkan ayah. Ingat, bila kata mak marah kat kita, adakah dia mempunyai hak pada kita? Dia ada hak. Kenapa dia marah? Sebab apa mak marah kita? Sebab apa mak beletik kita? Sebab satu di antaranya sebab kita lah. Sebab kita. Jangan kata bukan kita. Sebab mak. Bukan. Sebab kita lah. Kenapa pula sebab kita? Sebab kita lah yang menyebabkan rahim mak jadi koyak. Sebab kita lah dalam keadaan rahim mak tu kena gunting, kena belah. Dan sebab kitalah sesungguhnya rahim mak yang dah koyak tu dijahit semula oleh doktor. Sebab tu hak mak terhadap kita, kita tak boleh nak tawan, kena diam. Tapi kalau orang tak belajar, tak tahu, mak dia cakap sekali, dia jawab 2 kali. Mak cakap 2 kali, dia jawab 3 kali. Mak cakap 3 kali, dia tak berhenti cakap, dia marah mak dia. Itu dah terbawa anak yang derhaka macam itulah. Kita jangan cakap, kita diam je. Sampai satu tahap nanti, bila mak dah tak bercakap. Ada ke mak tak bercakap? Ada. Bila mak tak bercakap, bila mak dah tak ada. Waktu tu nanti, ibu-ibu, ayah-ayah yang kehilangan mak, kehilangan ayah, akan rasa rindu. Mak ayah kita bila dah meninggal, 1 minggu, kadang sebulan, kita datang kat bilik dia tak? Kita datang tak jumpa pegang bantal dia tak?
Kita nak apa pegang bantal dia? Kita boleh cium bau mak ayah kita. Kita suka tak masa itu? Suka. Kita dapat tengok mak ayah kita? Dah tak ada. Waktu itu ada perasaan dia. Sebab anak memang dia akan ingat mak dia, ayah dia. Dia akan cari mak dan juga ayah dia. Kita tengok mak kita, ayah kita kan. Ayah kita pergi kebun, kita duduk belakang. Kita peluk ayah kita, sedap tak bau dia? Anak cium, sedap tak? Dia akan kenal bau ayah dia. Walaupun ayah dia badan dia macam tu kan, tapi anak dia akan peluk, cium. Tapi ayah sendirilah, bukan ayah orang. Kalau ayah orang tak sama dengan ayah kita. Sebab apa? Ada pertalian darah di antara kita dengan anak. Sebab tu tak boleh sesekali kita ini, bila mak cakap, ayah cakap, kita pun ikut cakap. Tak boleh. Memang kena diam. Seumpama isteri dengan suami. Bila suami cakap, isteri kena diam. Apa yang terbalik, bila isteri cakap, suami terdiam. Satu hal. Kalau suami balik daripada surau, terdiam suami. Sebab dia marah anak dia, suami dia pun baru dah duduk kat sofa. Baru nak tengok TV, baru nak tengok berita. Tiba-tiba mak dia cakap. Ini pun sama. Abang pun sama. Terpulat-pulat suami dia. Apa hal aku baru sampai, dah kena sama. Sama dengan siapa? Sama dengan anak abang tu. Anak aku pula. Jadi suami cakap tak? Diam, aku diam. Sepatutnya siapa yang diam? Isteri yang diam. Tapi terbalik. Isteri boleh bercakap, boleh. Tapi dengan siapa? Boleh marah, boleh mencicir dengan siapa? Dengan anak. Tapi dengan suami tak boleh. Tapi saling berbincang. Waktu bila nak bincang? Waktu dalam ketenangan. Waktu bila tenang? Waktu nak tidur. Waktu bila nak tidur, berbalik pun baru kita kita minta maaf, minta maaf. Sebab tu ibu-ibu kena jaga suami. Kan saya kata, syurga ibu-ibu pintunya kat mana? Pada suami. Pada suami pintu. Minta maaf, cakap dengan suami, minta maaf kalau ada salah. Sebab tu ibu-ibu kena jaga tempat tidur suami, kena jaga. Jangan sampai suami tidur di luar daripada bilik. Tidur kat mana? Tidur kat sofa. Mungkin ayah akan cakap dengan Ustaz, cakap saya nak buat cakap bagus, Ustaz cakap malam ni. Cakap dengan Ustaz, cakap dengan Ustaz. Saya nak cakap, dia tak nak dengar. Dia Ustaz cakap. Ada, kita sama-sama. Saya pesankan ibu-ibu, kalau ada suami yang tidur kat luar, berdosa tak isteri? Berdosa. Kenapa pula dosa Ustaz? Dia tak nak tidur dalam. Hantar dia. Tahu tak? Di antara Allah tunjuk. Di antara panjang pula. Tak panjang. Di antara tindakan yang perlu dilakukan oleh suami terhadap isteri yang nusyuz, apa dia? Mula-mula tahu nusyuz? Apa nusyuz? Derhaka ataupun ingkar kepada suami. Apa tindakan suami bila isteri nusyuz? Yang pertama, Jangan asingkan. Jangan asingkan. Mula-mula ialah nasihatkan. Awak tak patut dengan saya macam ni. Cakap penting-penting dengan saya. Saya ni macam budak-budak, dia buat. Memang betul. Apa pun macam budak-budak. Nampak janggut, putih macam budak-budak. Ya. Dosa tak? Tak apalah. Kita marilah. Kita sama-sama kita sembahyang. Kita mohon pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita tak adalah gaduh-gaduh macam kita sembahyang taubat. Yang sembahyang taubat bukan saya, abang tu kena taubat.
Saya tak berdosa, apa yang berdosa dengan saya? Allah. Nusus tak? Nusus. Jadi suami dah terasa, bila suami terasa dia tak tidur dalam bilik, itu memang tindakan pada suami yang kedua. Selepas nasihat, kalau seandainya tak makan nasihat, suami kena tidur kat luar. Tinggalkan dia ada tidur kat dalam. Jadi kalau isteri tak belajar, apa dia kata? Iyalah dia nak tidur kat luar. Sejuk, minta sejuk hujan lah, biar dia gigil-gigil kat luar. Nyamuk pun banyak, padan. Jangan tuan-tuan ni, lebih pun jangan. Sebab kalau suami tak tidur dengan isteri malam, bermaksud dia khawatir isteri usus. Kalau isteri, suami tidur kat sofa tu kejut khabar, tidur dalam. Tidur dalam. Awak jangan tidur. Kita dengar suara macam tu, kita tahu tak? Dia ikhlas ke tak ikhlas? Dia ikhlas ke atau marah? Marah. Awak je lah tidur, orang tidur, dia tidur dalam. Lain macam je. Betul ni bang? Kan saya dah cakap, okey tak boleh saya tidur. Dosa tak? Dosa kena pujuk suami. Bang, kalau saya salah, saya minta maaf. Tidurlah bang, dalam. Saya tak tidur dalam. Tak apalah, kalau abang tak tidur dalam, tak apalah. Saya pun ambil bantal, saya tidur bawah sofa sebelah abang. Agak-agak suami bangun tak masuk dalam? Bangun tak? Bangun. Jadi bila dia bangun, isteri kena tidur pula kat sofa. Pergi masuk dalam lah, tidur. Kena minta maaf. Jangan kita rasa ego. Tapi orang lelaki memang ego lah. Itu sifat lelaki. Kalau isteri, kalau suami tak ego, tuan-tuan, dia bukannya lelaki. Lelaki dengan keegoan. Memang keegoan tu ada pada lelaki. Kalau seandainya lelaki tak ego, isteri pun tak ego macam alah, iyalah, jadi semua jadi macam sotong. Jadi sotong. Ni, lelaki memang ada perasaan ego. Sebab dia ada pemimpin. Awak kacau isteri saya je, kacau dia. Dia tak luar pun, alah. Sedangkan isteri minta perlindungan daripada suami. Abang ni, dia kacau saya, abang diam je. Alah, tak apa. Alah. Jadi kita sebagai bintang pada. Jadi itulah tindakan kita kena jaga. Isteri dengan suami, anak-anak dengan ayah. Tanggungjawab tu kena buat baik pada dua. Walaupun dia kadang kita rasa kita dah baik dengan mak ayah kita. Kita rasa dah baik. Betul ke tak baik? Kita tak tahu dalam keadaan kita baik. Rupa-rupanya mak terasa. Ada satu kisah lagi cerita dia ni. Apa cerita dia? Cerita tentang Julis. Kenal Julis? Kenal Julis? Siapa kenal Julis? Ada? Dia kenal? Alhamdulillah dia kenal. Jumpa kat mana? Tak pernah jumpa dia. Tapi kita baca kisah dia kan Julis. Siapa Julis? Iaitu seorang lelaki yang difitnah oleh seorang pelacur. Dan sehingga pelacur itu melahirkan anak, dan dia menyatakan bahawa anak yang dilahirkan itu adalah anak hasil dengan Julis. Masyhur cerita ni tuan-tuan. Cuma ada kisah tentang Al-Qamah je lah. Al-Qamah ni tuan-tuan, dia tidak ada dalam hadis. Tak ada dalam hadis. Sebenarnya cerita itu tak ada. Bukan kata hadis maudhu' tuan-tuan, bukan hadis maudhu'. Hadis mu'ad tak ada. Tapi masyhur lah. Dulu saya pun sama juga. Dengar juga cerita tu. Pernah juga saya ceritakan tentang Al-Qamah kan, yang dia melebihkan pada isteri dia, sehingga kan dia nak meninggal susah. Hukuman pada dia pun bakar saja.
Rasulullah kata bakat. Sebenarnya tak ada dalam hadis. Tapi Jurayj, dia Jurayj ada cerita. Cerita dia Jurayj memang ada. Kisahkan di antara bayi yang ketika kecil boleh bercakap. Salah seorang daripada yang ialah anak pelacur yang mengatakan bahawa itu adalah anak Jurayj. Jurayj ni tuan-tuan, dia ialah ahli ibadat. Dia ahli ibadat. Tahu ahli ibadat? Orang yang buat ibadat. Dan dia ada seorang ibu. Ibu dia ni, dia sayang dengan ibu dia. Mesra dengan ibu dia, mesra dengan ibu dia. Dia selalu duduk berborak, bercerita dengan ibu dia. Rasa hormat, sayang kepada ibu dia, dia layan ibu dia. Baik. Ibarat macam kita ni, kalau seandainya sarapan pagi tu kita belikan sarapan untuk mak, kita makan sama-sama. Sebelah petang kita boleh minum air sama-sama, boleh datang rumah mak, boleh bergurau senda, boleh cakap, boleh berborak macam biasa. Dan Jurayj ni kuat ibadat. Kat rumah dia ada rumah ibadat. Maksudnya kat rumah dia ni ada bilik ibadat. Sebab itulah ibu-ibu, ayah-ayah, kalau buat rumah tu di rumah, cuba adakan satu sudut untuk kita ibadat. Kat rumah tu biar ada satu sudut yang kita ni kalau nak sembahyang sunat ke apa, kat situ je. Kita perasan tak, ibu kita, ayah kita, kalau dia sembahyang, sejadah dia tukar. Sebenarnya tak ada ibu, tak ada ayah. Ingatkan balik lah, ingatkan balik. Kat rumah kita, rumah kita kadang sejadah dia ubah. Dia itulah sejadah dia sampai usul dia basuh-basuh sampai tempat dia punya tempat sujud tu dah haus dah dengan benar. Kita belikan yang lain pun dia pakai, dibentangkan yang baru, dia ambil yang lama, dia letak kat atas. Kenapa ya? Kita terfikir tak kenapa? Sebab itu semua menjadi persaksian. Sebab tu kita kat rumah jadikan satu mihrab. Tak buat bilik mihrab pun tak apa, tapi ada satu sudut untuk solat. Nabi ada duduk dengan Ummu Habibah. Ingat tak cerita dengan Ummu Habibah ni? Tak kan? Senang, tak ingat. Nanti dapat cerita lagi. Ummu Habibah yang ayah dia datang, Abu Sufyan, masa tu kafir lagi. Tapi anak dia Ummu Habibah, dia dah masuk Islam, berkahwin dengan Nabi. Dia datang ke rumah Ummu Habibah. Masa tu ada satu sudut letaknya tikar. Tikar tu untuk siapa? Tu tempat Rasulullah SAW sembahyang. Datang Abu Sufyan, dia datang terus nak duduk. Ummu Habibah lari terus datang, dia tarik, dia gulung dia punya tikar. Dia kata, ya Habibah, sesungguhnya ayah engkau, aku nak duduk atas ni, kau boleh tarik, kau gulung, kau tak bagi aku duduk. Ni ayah engkau. Dia kata, tidak ayah, ini adalah tempat suamiku Rasulullah SAW. Ayah tak boleh duduk di sini. Ayah dalam keadaan kotor. Kenapa kotor? Sebab belum beriman. Yang kedua, mandi wajib ke? Kita ni kalau berhadas besar boleh masuk dalam masjid? Tak. Ibu-ibu datang haid masuk masjid duduk sama-sama boleh? Tak. Haram kau masjid. Itu dia tarik, dia tak bagi. Maknanya kat situ, kat rumah Ummu Habibah pun ada sudut khas untuk Nabi SAW. Sebab itu di antara sahabat-sahabat bila Rasulullah datang rumah dia, Nabi SAW dia bentangkan satu sudut dan Nabi solat. Itulah tempat sahabat-sahabat jadikan tempat untuk buat ibadah. Jurayj ni ada. Kat rumah kita pun kena ada satu sudut untuk kita solat. Jadi Jurayj ni sembahyang kat situ. Bila dia sembahyang, dan orang pemuda-pemuda yang sembahyang dengan dia dan orang-orang yang satu kampungan dia tahu Jurayj ni kuat ibadat. Lepas tu datang seorang perempuan ni perempuan pelacur. Dan perempuan pelacur ni cantik sungguh. Dan dia ni memang cari asyik ni pada melacur. Dan ramai di kalangan lelaki-lelaki ni semua tergoda dengan dia. Bila dia lalu je semua tergoda. Bila orang nak, dia pun layankan. Dia ambil daripada hasil. Sampaikan dia kata dia cabar di kalangan orang-orang di situ, cabar kepada
perempuan tersebut. Dia kata, apa dia kata? Wahai perempuan, sesungguhnya kecantikan kamu ni, kamu tak boleh goda ke atas jurid yang kuat ibadat. Jurid bukan macam orang biasa. Kamu punya cantik ni pun tak tergoda je jurid. Bila dia cabar macam tu, perempuan tu apa? Perempuan tu tercabarlah. Dia goda tak? Dia goda jurid. Tapi nak cerita ni, dia dengan mak dia ni terlalu baik sangat, terlalu kerap minum sama, berborak. Mak dia suka jurid. Tapi disebabkan apa? Disebabkan dia ni yang kuat ibadat. Mak dia datang rumah, dia panggil jurid. Jurid tak menyambut sebab apa? Kelazatan dan kenikmatan yang dia rasa begitu tenang. Dan tak boleh nak kata dia ni bila beribadat dia lupa yang lain. Inilah jurid. Kita ni susah nak macam tu. Kita main jemaah ni pun kita tak tenang. Tengok sebelah sejadah dia tak pada sejadah ni guys. Patut dia dapat sebab imam. Aku ni bila dapat. Contoh macam tu kita bercakap. Tak baca tangan di surah yang panjang. Lama pula kadang-kadang kita terasa benda yang kita cakap. Jurid tak rasa macam tu. Mak dia bagi apa, mak dia panggil jurid tak menjawab. Balik mak dia. Lepas tu datang lagi panggil tak menjawab. Sebab apa? Sedang solat sunat, tapi dia rasa nikmat. Kita pernah rasa macam tu. Pernah tak kita sembahyang kadang tengah malam, kadang pukul 5, pukul 4 kita bangun, kita sembahyang solat. Pernah tak rasa tenang? Tenang kan? Kita sembahyang solat Allahu Akbar. Semua dah tak ada bunyi apa-apa, kecuali kadang ada bunyi kipas ke apa, kita baca pun faham je. Cahaya pun malam-malam rumah sembahyang tenang. Kalau kabut tak? Pernah kan kita rasa macam tu? Kita duduk, kita pun berzikir, kadang kita berdoa, kita panggil Allah, Ya Allah, kita rasa tenang. Masa tu lah, bila dipanggil 2-3 kali, dah 3 kali dipanggil, mak dia bercakap. Apa yang dia cakap? Sesungguhnya, wahai jurid, satu ketika nanti kau akan dipuji dengan seorang pelacur. Mak dia cakap, betul berlaku? Ya, betul berlaku. Sebenarnya jurid nak ke buat dia, mak dia macam tu? Tak nak kan? Tapi disebabkan apa? Disebabkan mak dia terkecil hati. Sampailah terkecil hati macam tu lah, Allah tunjukkan betapa besarnya nak buat baik dengan mak. Salah satu daripada dosa besar selepas syirik adalah derhaka pada mak ayah. Dosa besar ialah syirik. Dan selepas syirik, derhaka pada mak ayah. Jadi, bila mana perempuan pelacur dia datang, dia goda jurid. Dia panggil jurid, datang kat jurid. Jurid buat tak faham je lah. Dia tak heran. Jurid tak heran. Hai perempuan dia tercabar. Dia nak bagi percuma kat jurid. Oh, jurid tak nak. Dia tak layan, tak jawab, dia. Perempuan dia tercabar. Aku ni pantang aku petik. Orang semua ni datang. Semua datang. Muda ketua semua akan datang. Betapa hebatnya. Akhirnya bila dia goda jurid tak layan, akhirnya dia pergi kat siapa? Seorang gembala kambing. Bayar tak? Percuma. Suka tak gembala kambing? Sukalah. Percuma. Akhirnya dia bersama dengan gembala kambing. Ditakdirkan doa daripada mak jurid juga, tetapi pada pelacur, dari pelacur. Ayah perempuan yang cantik, dia pelacur, dia mengandung. Dia mengandung, lalu perut dia pun dah naik. Orang bertanya, nampak dah berbadan dua ni. Kau dengan ramai lagi, siapa bapak ni? Siapa ni? Bapak ni? Perempuan tu kata, anak ni adalah anak jurid. Kau dulu pernah cabar,
Aku ni guna pada juris, sekarang anak ni anak juris. Bila orang dengar bahawa itu anak juris, apa orang akan buat? Habis tempat ibadat ni rata. Dia hancurkan semua tempat ibadat. Tapi juris tetap diam, tetap marah. Sebab dia tahu ini mungkin ujian kat dia. Sampailah satu ketika bersalin perempuan ni. Perempuan ni dah bersalin, lalu dibawa dan tunjukkan, kamu dah bersalin, anak siapa ni? Inilah anak juris. Anak juris. Orang bawa lah anak juris tunjuk penjuris. Dia kata, wahai juris, kamu ni beribadat sembahyang-sembahyang, tapi kamu ada skandal dengan baju. Ni anak engkau. Perempuan dia kata anak engkau. Ini juris buat apa? Solat. Dia minta izin dia solat. Dia mohon pada Allah. Sebab itulah ibu-ibu, kalau kita ni nak minta sesuatu, ayah-ayah nak minta sesuatu, mintalah dengan Allah. Buat apa? Solat. Berapa rakaat? Berapa rakaat? Aja. Maksudnya 2 rakaat aja. Ibu-ibu, kalau ayah-ayah, kalau seandainya nak mohon pada Allah Ta'ala, jangan solat 2 rakaat aja. Kita mohonlah hari ini kita solat 2. Rasa macam kita masih lagi tak tenang. Besok solatlah 4. Sampai satu tahap kita solat sampai 8 rakaat. Maksudnya malam ni kita buat 2. Rasa tak puas hati, kita rasa terus nak minta dengan pada Allah Ta'ala sungguh-sungguh. Solatlah terus 8 rakaat dengan 4 salam. Solat pada Allah Ta'ala. Banyak kali kita sujud, banyak kali Allah mendengar rintihan daripada. Allah akan tunjukkan, Allah akan bagi. Tapi jurid ni memang kaki ibadat. Akhirnya dia solat. Dia solat aja. Lalu dia pergi kat budak tersebut. Lalu dia tekan jasad tu. Dia tekanlah yang jadi. Disaksikan oleh di antara perempuan tersebut dan orang-orang yang pergi memfitnah juris. Sebab juris baik, orangnya baik, tak pernah menyusahkan orang, tapi disebabkan dia kena fitnah, orang kata dia ni teruklah buat melakukan zina, tekan pada budak tersebut, lalu dia bercakap, Hazati, wahai budak, siapa bapak kau? Dia kata, siapa bapak kau? Tekan. Dia seakan dekat pusat ke kat pusat? Saya kat pusat. Siapa bapak kau? Akhirnya budak tu menjawab, takdir Allah. Juris kan dekat dengan Allah, sembahyang selalu dekat Allah. Dia tanya, siapa bapak kau? Bapak aku adalah seorang pengembala. Dia jawab macam tu, bapak aku adalah seorang pengembala. Terkejut. Orang-orang semua terkejut. Maka terjawablah bahawa juris telah difitnah. Permintaan daripada ibu dia. Sebab tu ibu-ibu, kalam ibu-ibu kena jaga. Ayah punya kalam pun kena jaga. Yang pertama kita dah tua ni kan, kita dah berumur ni, jaga. Minta mohon pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dapat pelihara kalam kita, tidak menjadikan anak kita ini sebagai anak derhaka. Itulah. Sebab kadang orang dah tak tahan sangat, dia marah anak dia, apa yang dia cakap, anak derhaka. Kalau dia jadi anak derhaka, macam mana nak dapat syafaat Rasul? Susahlah nak dapat syafaat Rasul. Syafaat Rasul ni di antara gariskannya dikumpulkan di antara ulama-ulama, dia ada 8 syafaat Nabi. Ada 8. Saya bagi tahu yang ke-8 je lah. Yang pertama saya akan sambung katakan. Yang ke-8 syafaat Nabi, sesiapa yang meninggal dia di bumi Madinatul Munawwarah, maka dia akan dapat syafaat Nabi. Sebab itulah bila pergi umrah, doa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita meninggal tempat yang baik. Kat mana tempat yang baik? Itulah tempat Madinah. Dikebumikan di
Sayyidina Ali ada situ, ya, Sayyidina Ali pun ada situ. Sayyidina Uthman ada situ. Sayyidina Abu Bakar tak ada situ. Sayyidina Umar pun tak ada kat Bahrain, tapi dia ada kat rumah. Aisyah ada situ. Khulafaur Rasyidin dua kat situ. Sahabat-sahabat lain ada kat situ. Jadi kalau pergi Mekah, pergi Madinah, tanya polis kan, aina makam an, aina makam makam Uthman. Ada dua. Jadi belak. Sebab kat situ di antaranya ada jemaah-jemaah. Kalau orang-orang berani dicari makam Sayyidina Ali, sebab dia agukan pada Ali, dia tolak Khulafaur Rasyidin. Tapi sebahagiannya memang tak datang lah. Sebab apa? Dia benci para sahabat. Dia tak datang sebab kat situ ada makam Sayyidina Abu Bakar, Umar, dekat masjid Nabawi. Itulah. Jadi doa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan kembali kita kepada Allah Ta'ala di bumi Madinah. Boleh kita mohon untuk mati kat sana? Boleh, tak ada masalah. Mohon. Kita meminta mati dalam keadaan baik. Dunia baik, akhirat baik. Ini juga kat sana. Alhamdulillah. Yang mau tahu dia tak tahu pergi doa nak mati kat sana. Akhirnya mati kat airport. Tak dapat mati kat sana. Ada orang tak minta mati kat sana, meninggal kat sana. Orang Malaysia 2-3 tahun lepas meninggal dalam puasa, meninggal dalam keadaan puasa, meninggal dalam keadaan Jumaat, meninggal keadaan lepas solat, meninggal di depan makam Nabi SAW. Pahala pun tak siap tu sebenarnya. Dia sihat-sihat dia menjadi keadaan minum tak terlibat sakit ke apa. Tiba-tiba lepas kat makam tu berubah rupanya dia kembali ke Ramadan. Meninggal kat situ. Ada orang duduk kat Mekah, duduk tengah baca Quran, tengah wirid, tiba-tiba belum jatuh besi. Apa dia? Power crane jatuh, belum. Kena tak? Kena siapa? Seorang rakyat Malaysia perempuan, seorang guru meninggal di dalam Masjidil Haram, dikuburkan di Ma'la di Makkah. Utawid pergi tiap-tiap tahun, tak meninggal kat sana, walaupun duduk bawah kering. Bila nak jatuh, kering tak jatuh-jatuh sampai dia balik dari Malaysia. Dengar-dengar jatuh muka pada seorang cikgu meninggal. Sebab itu di antara yang terlapan syafaat kepada Nabi yang telah meninggal di dan satu yang ketujuh, insyaAllah kalau ingat minggu depan kita akan bersama. Jadi saya minta maaf dari ibu-ibu, ayah-ayah, ada kelanjuran kata-kata daripada saya yang baik datang daripada Allah, daripada saya Allah Ta'ala. Saya doakan ibu-ibu, ayah-ayah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kesihatan, keafiatan, ditetapkan keimanan kita, dapat kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita akan bertemu di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala jika nanti. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma afina min kulli bala'in dunya wa 'adzabil akhirah.